Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sanaya dan ini fokus minggu depan. Pastinya tumpuan terarah kepada pilihan raya negeri, 6 negeri memilih dan hari ini sejak daripada pagi sebenarnya kami berkongsikan dengan anda mengenai satu dapatan dari EMGC berkaitan dengan bagaimana sentimen dan juga pengundi di Selangor terutamanya yang melibatkan semua kaum. Tetapi sebelum itu saya nak kongsikan satu berita ini iaitu berkaitan dengan 73% responden pelbagai etnik bagi tinjauan pengundi kerusi melibatkan 34 kerusi marginal DUN Selangor berpuas hati dengan prestasi keseluruhan kerajaan perpaduan yang diterajui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu 64% responden Melayu turut berpuas hati dengan prestasi kerajaan perpaduan manakala baki 36% tidak berpuas hati. Selain itu, Perdana Menteri turut mendapat sokongan 73% responden pelbagai bangsa dan 64% responden Melayu. Dalam pada itu, kajian itu menyebut 76% pengundi pelbagai bangsa bersetuju dengan kerjasama strategik PH dan BN bagi membentuk Kerajaan Persekutuan selepas Pilihan Raya Umum 2022. Tinjauan dilakukan EMCG ke atas 1,068 peserta melalui kaedah persampelan rawat berstrata di 34 kerusi marginal DUN Selangor dengan jumlah sampel populasi seramai 2,06,569 pengundi dan 724 peserta kajian berbangsa Melayu dengan jumlah sampel populasi seramai 1,359,683 pengundi. Datuk Seri Anwar Ibrahim terus menjadi pilihan sebagai Perdana Menteri dengan mendapat sokongan 52% responden pelbagai bangsa dan 46% responden Melayu. Ia diikuti Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan 18% responden pelbagai bangsa dan 26% responden berbangsa Melayu dan bekas Perdana Menteri Datuk Sri Najib Nur Razak dengan 6% responden pelbagai bangsa dan 6% responden berbangsa Melayu. Baik, ini kajian yang dibuat oleh EMGC yang mana Selangor PRN 2023 Marginal Seats dan melibatkan semua bangsa dan juga ada pecahan kepada Melayu sahaja dan untuk bercakap berkaitan hal ini terutamanya mengenai dapatan kajian bagaimana demografi dan sebagainya saya bersama dengan Silen Rajendran, pengarah penyelidikan dan analisis Endeavour MGC bersama-sama saya menerusi dalam talian ketika ini. Salam sejahtera Silan. Salam sejahtera Ehsan, apa khabar? Baik, sihat. Pertama sekali untuk kita berkongsikan, ini bukan kali pertama kami di 5 media utama negara menyiarkan kajian daripada EMGC. Yang sebelum ini kita ada siarkan berkaitan dengan pengundian ataupun bagaimana sentimen pengundi Melayu di Selangor. Tetapi kali ini berbeza apabila ia melibatkan pelbagai bangsa dan semua pengundi yang ada di Selangor. Tapi sebagai permulaannya Silan, bagaimana hasil kajian dan juga hasil penyelidikan ini dibuat ataupun dijalankan terutamanya untuk mendapatkan pandangan dan juga pendapat awam dan pendapat umum ini? Ya, terima kasih Ehsan. Jadi kajian ini adalah lanjutan daripada seperti mana yang Ehsan katakan tadi, kajian-kajian yang kami telah jalankan sebelum ini bersempena dengan pilihan raya negeri. Jadi kajian kali ini melibatkan 1,068 responden pelbagai kaum dan melibatkan 34 kerusi marginal di Selangor. Kenapa 34 kerusi? Adalah 34 kerusi ini daripada pelbagai data menunjukkan bahawa kerusi ini mampu mengubah ataupun menentukan corak ataupun outcome keputusan pilihan raya nanti, di mana siapa yang bakal menang dan dapat memerintah negeri Selangor. Jadi daripada 1,068 responden itu, 724 adalah responden Melayu. Juga untuk melihat tahap sokongan kedua-dua pihak ini terhadap kerajaan parti-parti politik yang bertanding. Dan juga selain daripada itu, kalau kita dapat saksikan kenapa dan juga apa fokus soalan dalam kajian kali ini dan bagaimana untuk kita memahami sentimen pengundi.
kenapa soalan-soalan dan juga hal-hal yang berkaitan seperti berkaitan dengan prestasi keseluruhan Perdana Menteri dan sebagainya itu dipilih dalam memahami konteks pengundi di Selangor? Jadi Ihsan, bila kita tanya kepada responden ni tentang sokongan mereka dari segi politik, uh, uh, dalam mana-mana survey pun dia akan ada faktor incumbency di mana mereka akan memberi jawapan yang memihak kepada pihak pemerintah. Dan di Malaysia kita tahu dalam anggaran 10 hingga 15% benda ini akan berlaku. Jadi kenapa kita tanya soalan-soalan yang seperti approval rating ini adalah sebagai validation kepada respon mereka terhadap sokongan terhadap mana-mana parti politik. Jadi itu adalah sedikit sebanyak objektif di belakang kenapa kita tanya soalan-soalan tertentu dalam survey-survey kita ni. Satu perkara jelas apabila melaksanakan kajian ini dan sebagainya, mungkin ada yang menyatakan bahawa ini terfokus kepada satu-satu parti sahaja dan juga mungkin ia merujuk kepada parti tertentu untuk dibuat soalan ataupun dibuat kajian ini. Tapi untuk AMGC sendiri, ini gerakan independen ataupun sesuatu perkara yang memang dilaksanakan ataupun dilakukan untuk melihat kepada bagaimana pemahaman rakyat dan juga masyarakat, penerimaan mereka terhadap kerajaan hari ini dan juga untuk PRN kali ini. Ya, pertamanya ini adalah survey yang dijalankan secara independen, ya, tidak memihak kepada mana-mana pihak dan tujuannya adalah untuk mengetahui apakah pandangan rakyat, ya, dan sebagai tanggungjawab kami sebagai syarikat pollster ataupun badan penyelidikan adalah untuk remain transparent tentang proses kami serta analisis dan laporan kami. Jadi dalam pendapat kajian kali ini, sokongan yang ataupun tahap sokongan yang telah kami laporkan ini adalah seperti apa yang telah dikatakan oleh responden. Jadi kalau ia nampak memihak kepada sesetengah pihak, itu bukan bermaksud yang kami hanya cari dan buat survei ini dengan kumpulan-kumpulan tertentu. Ini adalah persampulan rawak berserata. Jadi jika kajian pendapat ini nampak macam memihak kepada suatu pihak, ini tidak bermaksud mereka faktor ini adalah dikawal. It's a very random sampling. Apabila kita bercakap berkaitan dengan marginal seat, sebahagian daripada 56 Dewan Undangan Negeri Selangor yang ada, apa pemahaman kita sebenarnya berkaitan dengan marginal seat ini dan bagaimana responden itu dipilih? Jadi marginal seat ni kriterianya adalah dia lebih daripada 50% pengundi Melayu dan mengikut data daripada data rasmi, keputusan pilihan raya umum tahun 2022 mengikut keputusan parlimen tetapi mengikut DUN di Selangor, di mana menunjukkan majoriti kemenangan adalah di bawah 25%. Ya, jadi kerusi ini mengikut mengikut faktor-faktor tertentu mampu berubah. Maksudnya kalau PH menang pada pilihan raya umum lepas, jika beberapa faktor ini berlaku, kerusi ini mungkin berubah kepada pihak lawan. Jadi itu adalah fokus kenapa kami definisikannya sebagai kerusi marginal dan menjalankan kajian ini di kawasan di kerusi-kerusi ini untuk mengesahkan ataupun cuba membuat andaian di mana tahap sokongan mereka.
Ini juga boleh kita klasifikasikannya sebagai DUN yang mempunyai majoriti mudah ataupun majoriti yang sikit, dan juga ia boleh swing mana-mana parti yang menang ataupun yang tidak menang sebelum ini. Baik, selain daripada itu, bagaimana untuk mengukur kecenderungan responden untuk mengisi dapatan kajian ini ataupun mengisi penyelidikan ini, terutamanya bagaimana EMGC untuk memastikan bahawa responden-responden ini tak tahu pun kecenderungan parti mana yang mereka pilih. Jadi kita guna soalan proxy. Menggunakan Ya. soalan Jadi proxy. bila Ya. kami beri mereka pilihan parti-parti yang parti-parti utama dan semua parti-parti yang bertanding, dan juga ada diberi pilihan di mana jika mereka tidak tahu ataupun tidak betul-betul tidak tahu ataupun confidential, ya, rahsia tentang merasakan undi mereka itu adalah rahsia, jadi kami beri juga mereka pilihan itu. Cuma kenapa bila dalam dapatan kami ini yang option ataupun responden yang kata mereka ni tidak tahu ataupun pilihan mereka itu adalah rahsia sangat kurang, adalah cara kita membuat interview tu, ya, kita ejen-ejen kami dilatih untuk cuba mendapatkan respon daripada mereka dari segi pemilihan politik ini, dan kita juga guna soalan-soalan proxy untuk menentukan kecenderungan mereka kepada siapa mereka besar kemungkinan akan mengundi. Dan juga kita dah siarkan dapatan kajian ini sejak daripada pagi tadi, tetapi Mr. Silen, kalau melihat kepada keseluruhan daripada beberapa ataupun soalan-soalan yang dikemukakan lebih daripada 10 ini, ia menjurus ataupun memihak kepada Pakatan Harapan. Bagaimanapun EMGC ada kesimpulan dan juga pemahaman lanjut, terutamanya berkaitan dengan hasil daripada dapatan ini. Apa yang boleh berubah dari sudut dapatan yang kita dapat saksikan dan juga kita dapat lihat secara kesimpulannya? Pertama kali, Ihsan, kajian ini dijalankan sebelum proses penamaan calon. Dan sekarang dah seminggu kempen dah sedang berjalan. Masih tinggal 1 minggu lagi untuk kempen. Jadi pelbagai perkara boleh berlaku, pelbagai bahan kempen dan mekanisme kempen boleh berlaku sekarang, dan mungkin akan mengubah pemikiran pengundi dalam membuat keputusan mereka. Dan jadi daripada dapatan ini kita boleh membuat kesimpulan bahawa pada masa ini nampak kecenderungan pengundi adalah memihak kepada Pakatan Harapan, ya, dan jika untuk pihak PN misalnya untuk memenangi PRN ini, pelbagai syarat perlu berlaku, terutamanya dari segi peralihan 2/3 undi Melayu kepada Perikatan Nasional. Maksudnya dia gerak daripada Barisan pengundi Barisan Nasional dan sebahagian PH kepada PN, dan pengurangan peratusan keluar mengundi daripada kaum bukan Melayu misalnya, ya. Jadi peratusan keluar mengundi kaum bukan Melayu adalah anggap dalam lebih kurang 20% kurang daripada peratusan keluar mengundi Melayu. Jadi kalau faktor-faktor ini berlaku, dan mungkin akan ada perubahan secara besar-besaran. Tapi daripada dapatan ini yang dijalankan sebelum proses penamaan calon, dia nampak memihak kepada Pakatan Harapan. Baik, itu secara kesimpulannya. Anda boleh dapatkan laporan penuh ataupun dapatan kajian ini secara penuh di astroawani.com yang dikeluarkan oleh EMGC. Terima kasih Saudara Silen Rajendran, Pengarah Penyelidikan dan Analisis Endeavour MGC, dan itu pastinya kami bawakan perkembangan lanjut. Apapun, selepas ini saya akan bersama dengan Faris Azman, sebab kita nak memahami juga dari sudut lapangan bagaimana wartawan kita mendapatkan maklum balas, mendapatkan
mendapatkan apa sahaja yang disuarakan oleh mereka yang berada di peringkat ataupun yang bersama-sama dengan penduduk dan sebagainya. Baik, apa-apa kita beristirahat dulu, kita kembali selepas ini. Baik, kembali dalam fokus minggu depan. Minggu depan juga ataupun esok kita ada buat siaran luar. Minggu depan juga akan berlangsung debat Rafizi dan juga Syahir, terutamanya berkaitan dengan model ekonomi baharu Malaysia, dan pastinya untuk kita saksikan secara langsung pada 9.30 malam pada hari Rabu, dan juga banyak lagi perkara lain dan juga liputan-liputan wartawan di setiap lokasi negeri yang kami tempatkan untuk memberikan perkembangan terkini berkaitan dengan PRN. Tinjauan pengundi kerusi marginal Dun Selangor mendapati 76% responden pelbagai bangsa, 69% responden berbangsa Melayu mahu Datuk Seri Amiruddin Syari terus kekal menjadi Menteri Besar Selangor. Dalam tinjauan yang dilakukan antara 22 hingga 28 Julai oleh Endeavour MGC atau MGC di 34 kerusi marginal, hanya 24% responden pelbagai etnik dan 29% responden Melayu merasakan jawatan itu perlu disandang oleh orang lain. Sebagai perbandingan, Amiruddin dari Parti Pakatan Harapan terus menjadi pilihan responden kedua-dua kategori berkenaan. Diikuti bekas Menteri Kesihatan Hairi Jamaluddin yang mendapat 13% sokongan responden pelbagai bangsa dan 16% responden Melayu. Bekas Menteri Kanan Persekutuan serta bekas Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Azmin Ali dari Parti Pribumi Bersatu Malaysia hanya memperoleh 8 dan 10%. Sementara bekas Ahli Majlis Kerajaan Negeri Selangor, Datuk Dr. Ahmad Yunus Hairi dari PAS memperoleh 4 dan 6%. Sementara itu, 61% responden pelbagai etnik dan 58% responden etnik Melayu memilih parti sebagai faktor utama untuk mereka memilih calon, diikuti faktor seperti individu, agama, ekonomi dan bangsa. Dalam pada itu, 54% responden pelbagai etnik dan 56% responden Melayu amat khawatir dengan kesan inflasi ke atas kewangan peribadi. Sedikit membimbangkan ialah 70% responden pelbagai etnik dan 68% responden Melayu daripada keseluruhan 1,068 responden kajian itu tidak mengetahui dasar atau inisiatif kerajaan bagi membendung inflasi atau mengurangkan kos sara hidup. Kempen giat dijalankan oleh calon-calon yang bertanding dan juga parti-parti yang lain, terutamanya menjelang minggu yang terakhir sebelum hari pengundian pada 12 Ogos 2023. Pastinya setiap negeri, setiap parti dan sebagainya kini sedang giat berkempen sebab sekarang ada dua unsur penting, atau secara bersemuka ataupun secara fizikal, dan juga menerusi media sosial ataupun menerusi dalam talian. Ini adalah penting untuk kedua-duanya untuk menggarap dan juga memastikan bahawa dua saluran penting ini dapat sampai kepada masyarakat dan sebagainya, untuk memastikan bahawa segala manifesto, segala tawaran dan sebagainya dapat sampai kepada pengundi-pengundi yang lain. Apapun, banyak sebenarnya antara perkara yang perlu kita nilai dan juga kita fahami. Seperti yang kami nyatakan tadi berkaitan dengan dapatan kajian dan sebagainya, ini adalah perkara-perkara penting untuk kita melihat kepada sentimen-sentimen untuk pemahaman rakyat dan juga pengundi di kawasan-kawasan yang terlibat. Dan untuk kita dapatkan bagaimana sebenarnya suara rakyat itu di Dun Sri Medan di Petaling Jaya, kita bersama dengan Faris Azman ketika ini. Assalamualaikum Faris. Waalaikumsalam. Ya. Faris, dah seminggu lebih Faris berada di lapangan. Segala lokasi telah pergi. Sentimen dan juga dapatan kajian juga memihak kepada Pakatan Harapan mengikut nombor yang dikeluarkan oleh EMGC. Bagaimanapun, sebagai seorang wartawan yang berada di lokasi dan sebagainya, bagaimana Faris melihat kepada gelombang sokongan rakyat ketika ini, sokongan pengundi di Selangor terhadap dua parti utama, dua gabungan parti utama antara Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional mungkin? Baik, terima kasih San. Ya, soalan yang sangat kita katakan sentiasa ditanya bukan hanya oleh Izan, tetapi apabila rata-rata kami menjelajah sekitar Selangor keseluruhan dari 56
kerusi Dewan Undangan Negeri yang dipertandingkan. Rata-rata rakyat juga menanyakan perkara yang sama di antara PH dan PN, walaupun PH gabungannya bersama dengan Barisan Nasional buat kali ini dalam PRN Selangor. Tetapi bagaimana di antara dua parti politik gegasi ini, di mana kita katakan pertembungan terutamanya di Taman Medan ini, N33 menyaksikan satu lawan satu, straight fight kita katakan, di antara PHBN dan juga di antara Perikatan Nasional. Jadi dari sudut pengundi sebenarnya Ihsan, dari Kuala Selangor kami pergi ke Shah Alam, kami pergi ke Gombak, kami pergi ke Seri Setia, kami pergi sekarang ini kami berada di Taman Medan, dan rakan kita juga Hasimi Muhammad juga antara tim yang menjaga Selangor, PRN Selangor kali ini ke Semenyih, ke Sekincang dan sebagainya. Bagi pengundi sebenarnya Ihsan, di mana kajian Endeavour MGC itu mungkin ia berpihak kepada seperti mana ia dilakukan sebelum Julai, sebelum PRN ataupun penamaan calon yang dilakukan. Tetapi apabila kami turun ke ground, pengundi-pengundi juga mahukan mereka tidak melihat parti politik itu sebagai satu taruhan yang besar di kawasan-kawasan tertentu. Meskipun kajian juga mengatakan majoriti melihat parti politik selain individu. Tetapi bagi mereka isu-isu lokal itu perlu dijuarai sesiapa sahaja yang bertanding di kawasan berkenaan. Seperti mana di Taman Medan ini isunya parking kenderaan seperti sebentar tadi saya pergi di PJS 2, di mana Pangsa Puri itu lebih daripada beberapa ribu penduduk di kawasan yang agak padat, parkir kenderaannya itu sesak. Begitu juga dengan kawasan-kawasan seperti di Taman Medan ini. Boleh dikatakan kawasan Taman Medan jirannya adalah bangsa, jirannya adalah kawasan nak pergi ke Kuala Lumpur itu hanya setengah jam. Ke KL Sentral juga paling dekat. Jadi kawasan ini berada di kawasan tengah Bandaraya Lembah Kelang ini. Jadi dari segi infranya bagaimana? Itu yang saya turun untuk mendengar rintihan dan luahan rakyat. Infra itu boleh ditambah baik oleh sesiapa sahaja yang menjadi calon di kawasan Taman Medan ini dan di kawasan-kawasan lain juga. Jadi boleh katakan pengundi, ada yang mengatakan tidak segan untuk mengatakan mereka mengundi parti-parti tertentu ketika saya temui. Ada juga yang mengatakan tunggu dulu, mereka nak tengok manifesto, dan kita ternyata dua gegasi politik gabungan ini, Perikatan Nasional baru-baru ini telah pun mengumumkan dengan lebih 2 bilion ringgit kita katakan pakej ransangan ekonomi negeri Selangor sebagai tawaran kepada penduduk negeri Selangor, dan juga Pakatan Harapan 5 tekad 5 tahunnya juga Datuk Seri Amiruddin Syari juga menawarkan manifesto terutamanya isu-isu lokal di kawasan-kawasan dengan peluang pekerjaan dan sebagainya. Jadi bagi rakyat, mereka melihat selain manifesto daripada kedua gabungan yang besar ini, mereka juga melihat selepas itu faktor individu. Apakah individu ingin mengangkat isu-isu lokal ini, ingin champion isu lokal ini. Jadi mungkin mandat itu akan lebih kredit itu diberikan kepada sesiapa sahaja pemimpin yang berjaya mengangkat ataupun champion isu-isu lokal. Jadi saya boleh lihat sepanjang tempoh kita katakan kempen berbaki 5 hari, rata-rata pengundi atas pagar kebanyakannya mereka masih lagi menanti sehinggalah ke saat akhir apakah isu-isu yang masih lagi boleh ditawarkan selain manifesto besar, kerangka besar daripada Pakatan Harapan, BN dan juga Perikatan Nasional. Mereka mahu melihat isu lokal itu, ada lagi yang mereka mahukan daripada pemimpin sebelum mereka membuat keputusan 12 Ogos nanti. Faris, kurang daripada 2 minit. Bagaimana Faris melihat kerancakan calon untuk turun padang bertemu dengan pengundi dan sebagainya setakat ini? Okey, kerancakan calon saya boleh katakan setiap calon mana-mana parti saja lebih daripada 8 hingga 9 program. Ia mungkin perkara biasa untuk mereka berkempen, terutamanya apabila calon-calon yang mungkin wajah ataupun baru saja di kawasan ini, terutamanya kalau di Taman Medan. Contoh sebentar tadi Dr. Afif Bahadir daripada PN, beliau sebelum ni Adun Suranjaya, dan kali ini beliau ingin kita katakan ingin memperkenalkan diri di kawasan Taman Medan. Jadi bukanlah biasa dengan Taman Medan. Jadi boleh katakan jadual mereka ini yang baru saja ataupun calon-calon yang diberikan bertanding di kawasan-kawasan yang bukan kawasan mereka. Jadi mereka perlu lebih kerja keras. Kempennya lebih daripada 10 kali, 9 hingga 10 kali begitu. Dan di Taman Medan mungkin
kita boleh lihat sedikit antara kursi marginal dalam kajian EGA ataupun Endeavour MGC ini. Jadi kawasan ini lebih daripada 60,000 pengundi akan mengundi 12 Ogos nanti sebenarnya Ehsan. Berbanding 2018 hanya lebih 40,000. Jadi pertambahan 20,000 dalam tempoh beberapa tahun. Jadi bagi rakyat di kawasan ini dan juga calon-calon, mereka perlu bekerja keras. Boleh dikatakan ke kempen apa-apa parti politik saja, baik PN, BH, BN, Muda dan Bebas, mereka daripada pagi sehingga malam, kerana bagi mereka Selangor ini adalah satu negeri yang perlu dimenangi oleh setiap parti politik. Jadi boleh saya katakan begitu sepanjang kami berada di lapangan, Ehsan. Baik, terima kasih Faris Azman. Teruskan tugas anda untuk jelajah seluruh DUN yang ada di Selangor bersama dengan Hasimi Muhammad. Dan pastinya semalam kami bawakan kepada anda siaran langsung ataupun siaran luar dari Kedah Darul Aman. Esok kami akan bersiaran langsung bermula pagi sehingga agenda awani ataupun pukul 8.30 ke 9 malam, termasuk 7.45 dan juga sinar awani dari Pulau Pinang sebelum tim roving Astro Awani akan kembali ke Negeri Sembilan dan juga ke Selangor untuk siaran luar. Jadi dengannya esok rakan saya Zulfitri Yusof akan bersiaran langsung pagi bukan di pantai, di Pasar Bisik. Nanti kita saksikanlah bagaimana antara isu-isu yang dibawa terutamanya melibatkan negeri di utara. Negeri di utara kita faham ada Kedah dan juga Pulau Pinang yang akan berdepan dengan pilihan raya negeri. Baik, itu saja waktu yang kita ada. Banyak isu dan juga perkara yang akan berlaku sepanjang minggu depan. Pastikan tumpuan anda terus diberikan dalam Astro Awani dan juga astroawani.com. Saya Sanaya. Sekian dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.